Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Pati Paridah, muka surat 67, baris yang ketiga daripada bawah. Muka surat 67, baris yang ketiga daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Ruh kemudian daripada mati. Itu tajuk dia. Ruh kemudian daripada mati. Ini nak memulai bicara berkaitan dengan rukun iman yang kelima, beriman dengan hari kesudahan. Bermula dengan pembicaraan selepas daripada mati. Akan membicarakan berkaitan dengan persoalan munkar dan nakir di alam barzakh. Sampailah kepada pembicaraan neraka, kemudian pembicaraan syurga. Jadi ini pembicaraan di rukun iman yang kelima, beriman dengan hari kemudian, beriman dengan hari kesudahan, beriman dengan hari kiamat. Jadi hari kiamat, hari kesudahan, hari pembalasan, dia banyak nama lah. Dia banyak nama. Hari kiamat ni dia banyak nama. Kita biasa hari kiamat, hari kebangkitan, yaumul ba'si, hari kebangkitan, hari akhirah. Kita sebut akhirat, akhirah, hari kesudahan, hari akhir. Kan kita kan masyhur dengan sama ada hari qiyamah ataupun kita masyhur dengan hari akhirat. Hari akhirah tu bahasa Arab, kita akhirat. Tu bahasa Rumi dah, bahasa Malaysia kita. Hari qiyamah. Apa dia hari qiyamah? Itulah tiup sangkakala yang pertama dihancurkan langit dan bumi. Dia qiyamah ni. Apa makna qiyamah? Asal makna. Apa makna qiyamah? Kiamat lah, tu bahasa Malaysia. Qiyamah. Apa makna qiyamah? Tak reti Tak reti kiam. Kiam tak reti. Rukun sembahyang kiam tak reti. Tak reti juga. Qiyamuhu binafsih tak reti. Qiyamuhu binafsih. Apa qiyamuhu? Apa di qiyam? Qiyam ni berdiri, tu asal makna. Dia qiyamah ni kalau ikut asal makna selepas tiup sangkakala yang kedua. Bukan tiup sangkakala yang pertama hancur langit bumi tu, bukan. Kalau asal makna dia, asal makna
Qiyamah ni berdiri dan bangkit daripada kubur selepas tiup sangkakala kedua dan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Itu qiyamah. Asal mana gitulah. Qiyamah ni berdiri. Tu asal makna berdiri. Mana berdiri? Berdiri daripada berdiri dan bangkit. Berdiri dan bangkit daripada kubur selepas tiup sangkakala yang kedua. Tiup sangkakala pertama dihancurkan langit dan bumi. Tiup sangkakala yang kedua akan dibangkitkan kembali. Panggil apa ni? Selang antara dua tiupan sangkakala itu 40 tahun. Tapi qiyamah ni berdiri dan bangkit daripada kubur. Bila? Selepas tiup sangkakala yang kedua. Itu kalau asal mana qiyamah. Kita sebut qiyamah, itulah kiamat. Hari kiamat hancur segala-galanya. Dia tu asal makna dia lah. Hari akhirah. Hari akhir. Apa dia hari akhirah? Akhirah ni hari akhir. Mana hari akhir? Hari akhir, akhir segala hari di atas dunia dengan tiup sangkakala yang pertama. Ataupun hari akhirah ni hari akhir dengan bahawa tiada dah malam selepas daripada tiup sangkakala yang pertama. Itu asal makna hari akhirah. Kan dia banyak kan? Yaumuddin. Yang kita duk baca dalam Fatihah tu. Maliki yaumiddin. Apa dia yaumiddin? Hari agama. Apa dia hari agama? Hari pembalasan. Apa dia hari pembalasan? Hari akhirah. Tulis je tu. Yaumul Ba'si. Dia ada 300 nama apa hari kiamah ni, banyak nama. Itu asal makna lah. Hari akhirah ke, hari kiamah ke, dia ulama berbeza pandangan lah. Bilakah bermula hari akhirah? Dia ada 2, 3, 4 pandangan lah. Satu pandangannya hari akhirah bermula daripada hari akhir bagi tiap-tiap seseorang. Hari akhir dunia tak lagi. Hari akhir dunia itulah tiup sangkakala yang pertama. Hari akhir seseorang. Dia panggil kiamat kecil. Hari akhir seseorang. Bilakah hari akhir seseorang? Dengan kematian. Itu bermula. Mula di situ. Beriman dengan hari akhir bermula dengan perkara selepas daripada berakhirnya hari seseorang dengan kematian, bermula dengan persoalan barzah. Di situ bermula hak rukun iman yang kelima. Hari akhir sungguhnya hari akhir dunia dengan tiup sangkakala yang pertama. Tapi hari akhir ni bukan bermula daripada hari akhir dunia, bermula daripada hari akhir tiap-tiap seseorang. Bila hari akhir tiap seseorang dengan kematian, itu hari akhir. Jadi letaklah nama hari akhirah ke, hari kiamah ke. Di asal makna belakalah tadi hari kiamah apa semua. Jadi sekarang nak bicara hak perkara selepas daripada kematian. Ni nak bicara hak rukun iman yang kelima, wal yaumil akhiri, dan engkau beriman dengan hari kesudahan. Ini hak lepas kematian. Ruh kemudian daripada mati, dan wajib kita i'tiqad, dan wajib kita i'tiqad bahawasanya ruh
kemudian daripada mati badan itu, roh kemudian daripada mati badan itu. Mati badan, mati tubuh tu lah. Dinikmat akan dia akan roh, kemudian daripada mati badan. Dinikmat akan dia akan roh di dalam kubur lah, di dalam kubur, di alam barzah. Dalam kubur ni, kalau kita sebut kata dalam kubur, itu kita berlaku pada ghalib. Itu berlaku pada ghalib. Soal kubur, nikmat di dalam kubur, azab di dalam kubur, sebut kubur, itu hanya berlaku atas ghalib. Ada ni. Sebab ada orang mati tidak berkubur. Ada orang mati tidak berkubur. Mana mati tidak berkubur? Mati lemas. Lemah di laut. Operasi mencari. Dalam masa yang adalah masa dia tu. Akhirnya, operasi mencari dihentikan. Sampai kesudah tak jumpa mayat. Apa panggil apa tu? Tidak berkubur. Dan mana ni soal kubur, nikmat kubur, azab kubur, dah kena dia. Tak. Sebut kubur ni berlaku pada ghalib. Hak kebanyakan. Jadi termasuklah hak tidak berkubur tu. Samalah. Bukan kubur sungguh. Kalau kubur sungguh, Firaun dok kubur pun dalam piramid kan ke mana? Ataupun ni cerita lama lah ni. Marcos, Ferdinand Marcos. Ingat Presiden Filipina. Mayatnya dia bubuh dalam dia awet. Pada awet. AWET, awet. Bukan WEK, tu awet, untuk ngorak tu. Tu awet. Comel awet tu, tu awet. K. Dia awet. Anak. Kan jenazahnya bubuh dalam satu benda pun dah tahulah. Lepas tu dia awet sebab dia lari daripada negara Filipina tu kan. Lepas tu sekarang ni mayat duduk mana dah tahulah. Kubur ke tak? Tak kubur. Duduk atas duduk dalam cermin atas darat. Mana kubur? Oh, dia tak kena azab kubur. Tak kena azab kubur macam mana? Tu tak kubur. Soal kubur, nikmat kubur, azab kubur, itu berlaku atas ghalib. Kalau orang mati, tadi lemah. Mati, jenazahnya dibakar. Orang agama kafir kan, ada jenazahnya dibakar. Kemudian abu jenazah dia tabur pula di dalam laut ke apa, sungai, gitulah. Kubur ke tak? Tak kubur. Lepas tu dia tak ada soal nikmat azab kubur tak ada tetap ada ni. Selepas mati sahaja, ni pembicaraan kubur ke tak kubur pun. Dan wajib kita i'tikad bahawa seluruh kemudian daripada mati badan itu dinikmat akan dia akan roh di dalam kubur. Kerana kubur ni terkadang raudhatun min riyadil jannah. Imma raudhatun minal jannah wa imma hufratun min hufarin nar. Kubur ni sama ada satu kebun daripada kebun syurga, ataupun sama ada satu lubang daripada lubang neraka. Jadi dinikmat ni satu kebun daripada kebun syurga, atau diazab dia akan roh hingga kembali badannya, gitu je. Hingga kembali badannya, hingga kembali ia kepada badannya, bukan gitu? Hingga kembali kepada badannya, hingga kembali pada badannya.
hingga dikembalikan roh pada badan selepas dibangkitkan di padang mahsyar. Yang mana di padang mahsyar, di padang mahsyar selepas roh dikembalikan kepada badan, di padang mahsyar sanalah maka dinikmat ataupun diazab di mahsyar dengan roh serta dengan jasad. Dengan roh serta dengan jasad. Di alam barzah, nikmat kepada roh, azab kepada roh, hingga kembali kepada badan, hingga kembali roh pada badan. Bila ni? Selepas tiup sangkakala yang kedua, dibangkitkan di mahsyar, roh kembalikan ke badan, maka nikmat azab di mahsyar, roh serta dengan jasad. Dia, kita ni kalau barzah, dicerita kedua-dua, satunya nikmat, satunya azab. Di mahsyar terkadang hanya cerita azab aja. Azab di mahsyar, dia mahsyar sama dengan barzah. Orang yang beriman dan amal soleh berada dalam kenikmatan lah dianya, sama macam alam barzah. Ada ni. Sebab itulah yang minta kepada Nabi Rasul supaya disyafaatkan. Mana Allah kira lah, kalau ke neraka pun ke neraka lah. Sebab mereka tak tahan dengan sesaan di mahsyar. Ada di kalangan orang-orang kafir dan orang-orang yang derhaka kepada Allah, yang diilhamkan oleh Allah kepada orang kafir, orang munafik, orang yang banyak dosa ni, nak minta nak jumpa dengan Nabi Rasul, supaya Nabi Rasul ni minta dengan Tuhan supaya bicaralah, bicara. Sebab apa? Tak tahan dah dengan seksaan di mahsyar. Orang kafir, orang munafik, orang derhaka kepada Allah. Faham tak ni? Adapun orang yang beriman tak ada apa pun. Orang yang beriman tak ada apa pun. Pada ni, orang yang beriman duduk dalam nikmat sebagaimana alam barzah. Sebab itulah tempoh masa di mahsyar ni, dia tak sama. Tak sama tempoh masa di mahsyar di antara orang yang beriman dengan orang yang kafir. Tak sama. Tak sama macam mana ni? Tak sama nisbah kata orang yang beriman ni kok, dia rasa di mahsyar ni, dia rasa seperti semayang sunat 2 rakaat je masa dia. Faham tak ni? Sebab tempoh masa wukuf berhimpun di mahsyar, ada menyatakan 1000 tahun, ada menyatakan 50,000 tahun. 1000 tahun dalam surah Sajadah, fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Alfa sanatin, 1000 tahun. Ada ayat pula menyebut ta'rujul malaikatu ruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfa sanah. 50,000 tahun. Faham tak ni? Maka lama tak lama di mahsyar ni mengikut keadaan manusia itu sendiri. Keadaan manusia itu sendiri. Kalau orang tu orang beriman dan taat, sekejap je masyarnya bagi mereka. Kalau orang yang banyak dosa, pertengahan masa dianya. Bagi orang kafir kok panjang lah, sebab duduk di dalam seksaan. Jadi terkadang hanya mahsyar ni sebut azab je lah. Kalau barzah sebut 2, nikmat dengan azab. Tetapi atas pandangan yang muktamad, atas pandangan jumhur ulama,
atas pandangan jumhur ulama, nikmat azab di alam barzah, roh dan jasad, bukan di mahsyar saja. Bukan di mahsyar saja. Sekarang nikmat roh diazabkan akan roh hingga kembali kepada badannya, hingga roh dikembali pada badan di padang mahsyar. Selepas tiup sangka kali kedua, maka di mahsyar lah nikmat azab tu kena kepada roh dan jasad. Jadi di alam barzah soal akan roh, nikmat akan roh, azab akan roh. Tapi pandangan jumhur kebanyakan ulama, selepas daripada meninggal mati dikebumikan, Allah Ta'ala akan mengembalikan roh kepada jasad. Allah Ta'ala akan mengembalikan roh kepada jasad.